Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah pada malam ni kita sampai kepada surah Al-A'la, sampai surah Abasa wa Tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah SWT, Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla. Perkataan Abasa maksudnya adalah kalaha wajhu. Muka dia bertukar menjadi marah. Itu maksudnya Abasa. Oleh sebab itu disebut Abbas. Ammun Nabi SAW tu nama dia Abbas. Abbas maksudnya adalah seorang yang muka dia tu bengis. Abasa wa tawalla. Tawalla maksudnya dia mengelak, dia pergi ke tempat lain. Jadi surah ini, ayat ini diturunkan kepada berhubung dengan kisah Abdullah bin Maktum. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang dia buta, tidak melihat. Ceritanya adalah satu hari Abdullah bin Maktum ini sedang Nabi SAW sibuk menyampaikan dakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba Abdullah bin Maktum yang tidak nampak ini, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia datang bertanyakan soalan. Kemudian dia ulang-ulang soalan dia itu sehingga Rasulullah SAW terasa terganggu dengan dia. Jadi Rasulullah SAW marah disebabkan itu. Jadi Rasulullah SAW tidak mengendahkan dia. Nabi SAW terus sahaja dengan dakwah dia terhadap pembesar-pembesar Quraisy itu. Maka turunlah ayat ini, Abasa wa Tawalla. Abasa ini adalah fa'il, dia adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Fa'il itu adalah Nabi SAW, Ar-Rasul. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma maksudnya ketika orang buta itu datang kepadanya. Ja'a yaji'u maksudnya datang. Hu maf'ulun bihi merujuk kepada Ar-Rasul SAW. Al-a'ma, al-a'ma adalah fa'il kepada ja'a. Tuan-tuan dan Arab, al-a'ma itu adalah fa'ilun marfu' wa alamatu rafa'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. So dia adalah isim maksur. Isim maksur harakat dia semua muqaddarah, bukan zahirah. Ini tuan-tuan boleh rujuk semula dalam ilmu nahwu. Abi Malik kata wasammi mu'talla min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Fal awwal al-i'rab fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Isim maksur harakatul i'rab dia semuanya adalah muqaddarah. Ja'a al-a'ma, ra'aitu al-a'ma, marartu bil a'ma. Jadi abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. An kemudian ada ja'a fi'il madhi selepas dia. Bila ada an, struktur an plus fi'il, tak kira fi'il madhi dan fi'il mudhari', maka struktur ini namanya masdar mu'awwal. Orang tanya kita, apakah masdar mu'awwal? Masdar mu'awwal adalah struktur an plus fi'il. Dan ada lain-lain lagi struktur, dan ini adalah salah satunya. An plus fi'il, tak kira fi'il madhi dan fi'il mudhari', ia adalah masdar mu'awwal. Jadi persoalan dia sekarang, masdar mu'awwal ini apakah kedudukan i'rab dia? Ada yang mengatakan bahawa anja'ahul a'ma ini kedudukan i'rabnya, masdar mu'awwal ini, struktur ini kedudukan i'rabnya adalah maf'ul li ajli. Bila maf'ul li ajli, maka terjemahannya adalah abasa wa tawalla, muka Rasulullah SAW berubah, kemarahan, wa tawalla dan berpaling ke arah lain. Anja'ahul a'ma maksudnya kerana orang buta itu datang kepadanya. Maksudnya Rasulullah SAW berasa terganggu disebabkan soalan dia yang bertalu-talu itu sedang sibuk dengan pada awal hal Rasulullah SAW ketika itu sibuk menyampaikan dakwahnya kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ada yang mengatakan bahawa anja'ahul a'ma, struktur anja ini adalah berada pada kedudukan jar, majrur, disebabkan harful jar, lam, harful jar yang dibuang.
Jadi abasa wa tawalla li an ja'ahul a'ma. Li itu maksudnya kerana. Sama juga seperti maf'ul li ajlihi tadi. Maksudnya kerana. Ataupun an ja'ahul a'ma di sini, an di sini maknanya adalah iz, ketika. Yani abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mukanya berubah, kemarahan, wa tawalla, dan berpaling ke arah lain. Rasulullah SAW an ja'ahul a'ma, yani iz ja'ahul a'ma, ketika mana orang buta itu datang kepadanya. Jadi an bermakna iz ini memang ada di dalam beberapa ayat dalam Quran, seperti mana Allah SWT kata bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. An ja'ahum maksudnya iz ja'ahum. Maksudnya iz. Iz itu maksudnya ketika. Kemudian Allah SWT kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tak kisah sama ada tuan-tuan pilih untuk menterjemahkan dia sebagai ketika, yakni an bermakna idh, ataupun tuan-tuan kata kerana. Muka Rasulullah SAW berubah, kemarahan, wa tawalla, dan berpaling ke arah lain, menoleh ke arah lain, kerana orang buta itu datang kepadanya. Soalannya al-a'ma. Al-a'ma di sini merujuk kepada Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini adalah seorang yang buta. Allah SWT kata di dalam Quran, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Jangan sebut gelaran. Jangan gelarkan orang dengan gelaran-gelaran yang dia tidak suka. Orang buta tidak suka dipanggil dia adalah seorang yang buta. Jadi Allah SWT larang kita, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Apakah hikmah Allah SWT menggunakan al-a'ma, orang buta? Walau Allah larang. Hikmahnya adalah Allah nak memberi keuzuran kepada Abdullah bin Maktum. Allah nak memberi keuzuran kepada Abdullah bin... Ini adalah untuk kebaikan Abdullah bin Maktum sendiri. Allah sebut dia buta. Disebabkan dia buta, itulah yang dia datang mencelah apa yang sedang Rasulullah SAW bercakap dengan pembesar-pembesar Quraisy itu, kerana dia tidak lihat apa yang sedang berlaku, apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Itu adalah satu keuzuran kepada Abdullah bin Maktum. Bukan untuk tujuan merendah-rendahkan dia kerana dia seorang yang buta. Dalam ayat-ayat seterusnya nanti, dia mengandungi teguran daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW sibuk melayan pembesar-pembesar Quraisy itu, sehingga mengabaikan orang buta yang tidak ada apa-apa ini, mengabaikan soalan-soalan dia. Jadi Allah SWT itab itu maksudnya teguran. Allah SWT menegur Rasulullah SAW dalam beberapa ayat seterusnya nanti. InsyaAllah kita akan dapat. Nabi sentiasa ingat teguran ini, dan Nabi apabila melihat Abdullah bin Maktum, Nabi sentiasa ingat akan teguran Allah SWT ini kerana mengabaikan dia. Setiap kali selepas daripada turunnya ayat ini, setiap kali Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Maktum, Rasulullah SAW terus kata, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang untuk orang yang Allah SWT tegur aku kerana dia. Tuhanku tegur aku kerana dia. Marhaban biman atabani fihi rabbi. Abdullah bin Maktum. Dan Abdullah bin Maktum ini seorang yang buta, tapi Nabi SAW meletakkan dia pada kedudukan yang sangat baik, di mana dia adalah muazzin Rasulullah SAW selepas Bilal bin Rabah. Dan bahkan Abdullah bin Maktum dalam keadaan dia buta itu, ketika mana Rasulullah SAW keluar dalam beberapa misi ketenteraan, Rasulullah SAW melantik dia sebagai pemangku dia di Madinah. Sebanyak 13 kali Rasulullah SAW melantik Abdullah bin Maktum ini sebagai pemangku dia di Madinah ketika Rasulullah SAW keluar dalam sebarang misi-misi ketenteraan, menyerang ataupun mengejar musuh. Di sini mulanya teguran. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. وَمَا يُدْرِيكَ yani apakah yang membuatkan kamu tahu. وَمَا يُدْرِيكَ. Yudri daripada fi'il adra yudri. Adra yudri maksudnya membuatkan kamu tahu. وَمَا يُدْرِيكَ.
apakah yang membuatkan kamu tahu wahai Muhammad, la'allahu yazakka, boleh jadi dia yazakka, jadi dia akan menjadi bersih disebabkan al-mau'izah. La'allahu yazakka, yakni boleh jadi dia akan menjadi seorang yang bersih disebabkan nasihat-nasihat ataupun disebabkan kata-kata engkau berdakwah kepadanya ataupun jawapan engkau terhadap soalannya. Yazakka maksudnya yatatahhar. Seperti mana Allah SWT kata, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada mereka sadaqah, harta mereka sebagai sadaqah, tutahhiruhum. Kemudian Allah SWT kata, tuzakkihim biha. Tuzakkihim biha maksudnya sadaqah itu akan menyucikan mereka dengan sebab dia. Jadi perkataan zakka yuzakki ini maksudnya menyucikan. Yatazakka maksudnya menjadi suci, menjadi bersih daripada segala kekotoran kufur, daripada segala kekotoran syirik. Boleh jadi Abdullah bin Maktum itu akan menjadi seorang yang suci disebabkan jawapan kamu itu. Kenapa kamu tidak menjawab? Itu maknanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Perkataan yazakka ini asalnya adalah yatazakka. Tetapi yatazakka, tetapi at-ta udghimat at-ta fi zai, kemudian at-ta itu diidghamkan ke dalam zai, maka jadilah yazakka. Asalnya adalah yatazakka au yazakkar, ataupun boleh jadi dia yazakkar. Yazakkar maksudnya yatta'iz. Yatta'iz maksudnya seorang yang menerima nasihat atau mendapat faedah daripada kata-kata nasihat engkau itu. Boleh jadi Abdullah bin Maktum tu akan akan mendapat kebaikan daripada kata-kata engkau apabila engkau menjawab jawapannya. Fatanfa'ahu dzikra. Boleh jadi dia bersih hati. Lalu az-zikra maksudnya al-mau'izah. Nasihat engkau kepadanya itu akan memanfaatnya. Jadi Rasulullah SAW melihat situasi itu dalam fikiran Rasulullah SAW, situasinya lebih memihak ataupun mementingkan pembesar-pembesar Quraisy di sana. Rasulullah SAW ingin mereka, hati mereka bersih, lalu mereka menerima al-maw'izah yang Nabi bawa, ataupun nasihat-nasihat ataupun penjelasan-penjelasan tentang agama yang Nabi utarakan kepada mereka. Itu yang Nabi harapkan. Tapi Allah kata, boleh jadi orang yang al-a'ma buta ini lebih elok daripada mereka, hatinya akan menjadi bersih dan apa yang kamu nasihat itu akan memanfaatkan dia lebih daripada nasihat-nasihat kamu itu kepada pembesar-pembesar Quraisy yang Allah SWT sifatkan mereka sebagai enggan menerima dakwah Rasulullah SAW. Dalam fatanfa'a di sini, ini nafa'a yanfa'u. Tanfa'a itu adalah fi'il mudhari', artinya tanfa'u. Kalau tuan-tuan tanya kenapa tanfa'a di situ mansub, jawapannya tanfa'a itu mansub kerana disebabkan ada an mudmarah, ada an yang disembunyikan selepas fa' itu. Cara Arab dia, tanfa'a di situ adalah fi'il mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da al-fa' as-sababiyyah. Fi'il mudhari' itu tanfa'a, yang asalnya tanfa'u itu mansub disebabkan an mudmarah, an yang ada sebelum dia dan selepas fa' itu. Wujuban, an itu tak boleh dinyatakan, an itu ada di dalam dia, kita tak nampak, ba'da al-fa' as-sababiyyah, selepas fa' sababiyah. Mengapa fa' sababiyah ini menyebabkan fi'il mudhari' mansub? Sebab fa' sababiyah ini berada selepas atau berada pada kedudukan menjawab at-taraji, menjawab jawaban lit-taraji, yakni al-fa' sababiyah al-waqi' fi jawab at-taraji. Sebab sebelum itu Allah SWT kata la'allahu yazzakka, moga-moga ataupun barangkali yazzakka, dia bersih hati, atau yazzakkar, dia menerima nasihat, lalu nasihat-nasihat kamu itu akan memanfaatkan dia. Jadi fa' itu adalah jawab kepada at-taraji, la'alla. La'alla itu maksudnya taraji, harap-harap. Barangkali itu maksudnya harap-harap.
kita kata bila kita barangkali dia akan datang insya-Allah, maksudnya kita mengharapkan dia akan datang. Jadi tuan-tuan kalau nak terjemah, kalau tuan-tuan terjemah barangkali pun tidak ada masalah. Kerana barangkali itu bukan kita nak mengatakan bahawa ia bersifat kemungkinan, tak. Barangkali itu kita harap-harap, barangkali kamu boleh berjaya tahun ni insya-Allah, maksudnya kita mengharapkan agar kamu berjaya tahun ni. Jadi al-fa' sababiyah apabila dia berada selepas at-taraji, maka fi'il mudhari' selepas dia itu hukum dia mansub. Cara Arab dia mansub bi an mudmarah wujuban ba'da al-fa' ba'da an mudmarah wujuban ba'da al-fa' sababiyah. Dan contoh-contoh lain seperti mana Allah SWT kata di dalam surah Ghafir, وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا bina sarhan. Sarhan itu satu binaan tinggi. La'alli ablughu asbab as-samawati wa asbab as-samawati fa'attali'a ila ilah Musa fa'attali'a. Ittala yattali'u fi al-mudhari' marfu', tapi kenapa fa'attali'a? Kerana al-fa' di sini dia menjawab kepada at-taraji, yani la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa'attali'a ila ilah Musa wa inni la'azunnuhu kaziban. Jadi nama dia al-fa' as-sababiyah yang berada di kedudukan jawab at-taraji. Abu Malik kata wal fi'lu ba'da al-fa'i fi ar-raja nusib ka nasbi ma ila at-tamanni yantasib. Maksudnya al-fi'l, fi'il mudhari' itu apabila dia berada selepas al-fa', ketika al-fa' itu menjadi jawab at-taraji, maka fi'il mudhari' itu mesti dimansubkan seperti mana fi'il mudhari' dimansubkan apabila dia berada jawab at-tamanni. Wal fi'lu ba'da al-fa' fi ar-raja nusib ka nasbi ma ila at-tamanni yantasib. Kemudian Allah SWT kata amma man istaghna abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, mukanya berubah menjadi muka Rasulullah SAW berubah kemarahan wa tawalla, dan dia berpaling menoleh ke arah lain. An ja'ahu al-a'ma, kerana orang buta itu datang. Dan Allah SWT kata wa ma yudrika, ini tegur Allah SWT, wa ma yudrika la'allahu yazzakka atau yadzakkar fatanfa'ahu zikra. Boleh jadi apa yang membuatkan kamu tahu, boleh sebab Nabi SAW nampaknya Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW berpaling daripada dia? Rasulullah SAW anggap orang kafir Quraisy itu lebih perlu diutamakan dalam situasi itu. Adapun orang yang buta ini Nabi SAW kemudiankan, ingin kemudiankan. Tapi Allah SWT kata, wa ma yudrika, apa yang buatkan kau tahu? Di antara orang buta ini Abdullah bin Maktum dengan orang pembesar-pembesar kafir di sana. Allah SWT kata, mungkin orang yang buta ini, dia hatinya hatinya akan bersih dan akan menerima nasihat, lalu nasihat yang kau bagikan itu akan memanfaatkan dia. Maknanya mereka di sana boleh jadi tidak. Pembesar-pembesar Quraisy itu boleh jadi tidak. Amma man istaghna. Ini seterusnya Allah SWT kata, amma man istaghna. Adapun orang yang istaghna. Al-istaghna maknahu ra'a nafsahu ghaniyan. Istaghna maksudnya orang yang melihat diri dia itu kaya. Dia rasa dia kaya, dia rasa dia hebat. Istaghna maksudnya ra'a nafsahu ghaniyan. Seperti mana Allah SWT kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Allah SWT dalam surah Al-Alaq, insya-Allah kita akan sampai ke sini dalam surah ini. Allah SWT kata kepada Abu Jahal, kalla innal insana la yatgha. Kalla, bukan begitu. Ataupun haqqan, benar sekali, ataupun maksudnya bukan begitu, rada. Kalla bermakna haqqan ataupun kalla bermakna rad'un. Rad'un maksudnya bukan begitu. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya itu istaghna. Istaghna yakni ra'a nafsahu ghaniyyan. Dia melihat dirinya itu kaya. Istaghna bimali, dia tidak perlukan apa-apa lagi. Dia tidak perlu beriman, dia tidak perlu apa-apa disebabkan dia ada harta. Amma man istaghna, adapun orang yang rasa dirinya tidak perlu kepada iman disebabkan dia ada harta dia. Fa anta lahu tasadda. Adapun orang ini teguran Allah SWT kepada Rasul SAW,
Adapun orang yang merasakan diri dia itu sudah kaya, tidak perlukan iman, fa anta lahu tasadda, orang itulah yang engkau tasadda. Tasadda itu maksudnya tuqbil. Tasadda maksudnya pergi kepada dia. Fa anta lahu tasadda, orang-orang yang merasakan dirinya senang lena itulah orang yang engkau pergi memihak ke arah dia ketika berbicara. Tasadda asalnya adalah tatasadda. Ini kaedah, tuan-tuan boleh pegang kaedah, tuan-tuan boleh salin sedikit. Apabila fi'il mudhari' yang wazan tafa'ala yatafa'alu, fi'il mudhari' wazan tafa'ala yatafa'alu ataupun tafa'ala yatafa'alu, ketika dia bermula dengan ta, iaitu tatafa'alu ataupun tatafa'alu, jadi dia akan ada dua ta, tatafa'alu ataupun tatafa'alu, dia ada dua ta. Sekiranya ada dua ta, salah satu daripada dua ta itu boleh dibuang. Ibn Malik kata, وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَاكَ تَبَيَّنُ الْعِبَرِ. وَمَا fi'il yang dimulakan dengan dua ta, qad yuqtasar, boleh diringkaskan, fihi ala ta, boleh diringkaskan menjadi satu ta saja. Katabayyanul ibar, seperti tabayyan, asalnya adalah tatabayyan. Dan ini kerap kali berlaku di dalam Al-Quran, dan tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan semua tahu surah Al-Qadar, Allah SWT kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yani tanazzalul malaikatu, asalnya adalah tatanazzalul malaikah, kemudian diringkaskan menjadi tanazzalul malaikah. Kalau orang tanya tuan-tuan, tanazzalu, dia wazan apa? Tuan-tuan jawab, tanazzalu adalah wazan tatafa'alu. Cumanya disebabkan dia bermula dengan dua ta, maka kita boleh buang daripada tatanazzal menjadi tanazzal. فأنذرتكم نارا تلظى, فأنذرتكم نارا تلظى, aku telah ingatkan kamu semua berkenaan dengan api yang talazza, yang menyemar, api yang membahang. Talazza asalnya adalah tatalazza, kemudian disebabkan dia ada dua ta, maka ta yang pertama itu boleh dibuang. Ibn Malik kata, وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَاء كَتَبَيَّنُ الْعِبَرِ. Maka amma man istaghna fa anta lahu tasadda, artinya fa anta lahu tatasadda. Wama alaika, adapun orang yang melihat dia sudah cukup dengan hartanya, tidak perlu kepada iman, itulah orang yang engkau maju ke arahnya. Wama alaika, sini Allah SWT nak bagi tahu kepada Rasul hakikat dia. Wama alaika an la yazzakka, kamu tak perlu risau. Wama alaika, yani maksudnya kamu tak perlu risau, kamu tak perlu risau. Maksudnya wama alaika bukan menjadi satu kesalahan bagi kamu. Alla yazzakka, orang kafir itu la yazzakka, tidak menjadi bersih hati dia daripada kekufuran. Kalau dia kekal kufur pun, kamu tidak ada apa-apa kesalahan. Kesalahan dia itu tidak akan ditanggung oleh engkau, wahai Rasulullah SAW. Kalau dia nak beriman, dia beriman. Kalau dia tak mau beriman, sudahlah, dia tak mau beriman. Sebab Rasulullah SAW, sebenarnya Allah jelaskan di dalam beberapa ayat dalam surah-surah lain, Rasulullah SAW tugasnya hanyalah menyampaikan. Soal mereka nak terima tak terima, itu soal kedua. Tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan. Innama anta munzirun, engkau hanyalah seorang yang memberitahu perkara-perkara buruk yang bakal menimpa orang-orang yang enggan menerima Islam, iman. Allah SWT kata, in alaika illa al-balagh. Kamu tidak apa-apa, kamu tidak, bukan menjadi apa-apa kewajipan kepada kamu, melainkan al-balagh, sampaikan. Apa yang kami sampaikan kepada kamu, itulah apa yang perlu kamu sampaikan. Walaqad akhadna mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu wa la taktumuh. Sampaikan saja. Itulah janji kita
janji para al-anbiya dengan Allah SWT, dan seluruhnya segala para ahli ilm dengan Allah SWT, di mana kita perlu menyampaikan saja. Soalan orang nak terima tak terima, itu letak tepi. Allah SWT kata, laisa alaika hudahum. Bukan menjadi kewajipan kepada kamu untuk kamu memberi hidayah kepada mereka. Hidayah itu maksudnya hidayah itu taufik. Amma hidayatul bayan, hidayah ada dua. Memberi petunjuk ini ada dua. Satu hidayatul bayan, kita menerang, itu hidayatul bayan. Hidayatul taufik maksudnya kita bagi dia terima petunjuk. Kita buka dada hati, dada dia, kita cerahkan dada dia supaya dia menerima petunjuk itu Allah SWT. Allah SWT kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau suka, tapi Allah jua yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dia nak. Tapi Ar-Rasul SAW, seperti mana kita tahu, Ar-Rasul SAW sifatnya adalah dia sangat-sangat ingin semua umat dia, semua umat ad-da'wah, semua umat Nabi Muhammad SAW ini menerima dakwah dia. Itu adalah sikap Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Dia nak sangat supaya mereka yang disuruh olehnya itu menerima dakwahnya. Seperti mana Allah gambarkan Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul daripada kalangan kamu semua. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum. Beliau sangat ingin kamu beriman. Bil mu'minina ra'uf rahim. Orang di mana Ar-Rasul SAW ini Allah sifatkan dia Ra'ufur Rahim. Sangat penyayang, kasih kepada orang beriman. Itulah Ar-Rasul SAW. Oleh sebab itu Nabi SAW berusaha sungguh untuk sampaikan dakwah dia kepada para pengajar Quraisy tadi, sehingga dengan tidak sengaja beliau terabai Abdullah bin Maktum. Ar-Rasul SAW, Allah gambarkan dia lagi, sehingga ada kalanya Ar-Rasul SAW, Allah gambarkan, fala'allaka bakhu'un nafsaka. Dan boleh jadi engkau berasa ingin bunuh diri engkau sendiri. Ala asarihim. Disebabkan mereka apa tingkah laku orang yang tidak mahu beriman itu. Illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ala asarihim. Illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Ini Allah gambarkan sikap Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah kepada orang yang walaupun mereka tidak ingin menerima, tapi Nabi SAW sungguh-sungguh ingin mereka menerima. Kemuncaknya sehingga Rasulullah SAW terabai Abdullah bin Maktum, orang buta itu. Sehingga datangnya teguran Allah SWT ini. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepada kamu bergegas, yas'a itu maksudnya datang bergegas. Nabi SAW ketika baginda sedang menyampaikan dakwah kepada pembesar Quraisy itu, orang buta itu iaitu Abdullah bin Maktum datang dengan laju, datang bergegas berjumpa dengan Nabi, ingin bertanyakan soalan. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut. Dia takut, ada sesuatu yang dia nak tanya Nabi SAW dan dia takut. Dia rasa takut. Fa anta anhu talaha, dan engkau sibuk dengan mereka sehingga mengabaikan dia. Talaha maksudnya sibuk dengan sesuatu yang lain sehingga mengabaikan sesuatu yang lain. Itu makna talaha ya talaha. Talaha ini sama juga seperti tadi, dia adalah fi'il mudhari' yang bermula dengan dua ta', maka salah satu daripada dua ta' itu boleh dibuang. Seperti mana Ibn Malik kata, wa ma bi ta'aini tudi qad yuktasar fihi ala ta' katabayyanul ibar. Fi'il mudhari' yang bermula dengan dua ta' itu wadan tatafa'alu atau tatafa'alu, maka dia boleh dibuang salah satu daripada ta'nya itu. Wa amma man ja'aka yas'a, ini Allah Ta'ala masih lagi dalam menegur Rasulullah SAW. Adapun orang yang datang kepada kamu dalam keadaan bergegas, itu Abdullah bin Maktum tadi. Dia datang bergegas kepada Nabi SAW. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut. Fa anta anhu talaha, dan kau sibuk dengan mereka sehingga mengabaikan dia. Kalla
Kalla ini maknanya rad'un. Apa makna rad'un? Rad'un maksudnya Allah SWT nak kata apa yang berlaku itu tidak sepatutnya berlaku begitu. Kalla. Macam tuan-tuan ada bercakap dengan kawan tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa benda ini akan berlaku esok insya-Allah. Mereka kata benda ini akan berlaku esok. Kita kata kalla. Kalla maksudnya la, bukan seperti itu. Bukan seperti mana yang kau kata itu. Jadi kalla di sini maknanya bukan seperti itu. Maksudnya tidak patut. Apa yang berlaku bukan begitu. Bukan apa yang patutnya berlaku adalah engkau kena mengambil soalan si buta tadi, iaitu Abdullah bin Maktum tadi. Engkau tidak patut sibuk dengan orang kafir Quraisy, orang pembesar Quraisy ini sehingga beliau terabai. Apa yang sepatutnya adalah engkau mengambil soalan dia, layan dia. Kalla, itu makna kalla. Kalla rad'un. Maknanya la ta'ud ila mislihi. Jangan buat lagi begitu. Kalla. Maksudnya jangan lagi buat begitu. Ataupun la taf'al misla dhalik. Jangan buat begitu. La taf'al misla dhalik. Kalla ini maknanya dia ada dua makna. Pertama haqqan, benar sekali. Dan kedua ada maksudnya rad'un. Maksudnya bukan begitu. Jadi la taf'al misla dhalik. Ataupun jangan buat begitu lagi. Itu ada dua makna. Tengok pada konteks ayat. Contoh apa nama kalla yang lirrada' ini contoh seperti mana yang tuan-tuan belajar dalam surah An-Naba yang kita pelajari dalam siri-siri yang lepas. Allah SWT kata amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya, tentang perkara besar, tentang berita besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berita yang mereka tidak bersepakat, mereka bercanggah pendapat berhubung berita itu. Kalla saya'lamun. Kalla maksudnya tidak. Bukan seperti mana mereka khilaf itu. Bukan seperti mana yang mereka percanggahan yang mereka wujud di kalangan mereka itu. Ataupun kalla jangan buat begitu. Saya'lamun. Mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Allah ulang sekali kalla. Kalla itu maksudnya lirradai. Maksudnya bukan begitu. Kalla bukan seperti mana yang terjadi itu. Ataupun maksudnya jangan buat begitu. Ataupun jangan ulang lagi begitu. Itu maksudnya kalla. Ikut kepada konteks. Kemudian Allah SWT kata kalla innaha tazkirah. Bukan begitu. Bukan melayan orang kafir Quraisy yang kaya raya ini memberi dakwah, menyampaikan dakwah kepada mereka sehingga mengabaikan orang buta sana. Bukan begitu caranya. Kenapa bukan begitu? Innaha tazkirah. Ayat-ayat Al-Quran yang engkau baca, sama ada baca kepada mereka, baca kepada sesiapa pun sebelum-sebelum ini. Innaha, yakni surah, ataupun al-ayat. Tazkirah, ia adalah satu peringatan. Yani aizah lil khalq. Innaha tazkirah. Tazkirah ini adalah satu peringatan, pengajaran. Ada ulama mengatakan bahawa innaha tazkirah ini di sini merujuk kepada ayat-ayat yang Nabi SAW baca kepada Al-Walid bin Mughirah sebelum kejadian ini berlaku. Ada satu kejadian berlaku sebelum itu, di mana Nabi SAW baca beberapa ayat Quran kepada Al-Walid bin Mughirah, iaitu ayat kepada Khalid bin Walid. Ayatnya adalah idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya, iaitu Al-Walid bin Mughirah, ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Al-Walid bin Mughirah itu kata qala asatirul awwalin, ini adalah cerita-cerita orang terdahulu. Allah SWT kata kalla barrana ala qulubihim. Bukan begitu, bukan seperti mana yang kamu kata itu, iaitu bukan, ayat-ayat ini bukan cerita orang dahulu. Barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jadi innaha tazkirah, innaha di sini merujuk kepada ayat-ayat itu, ataupun merujuk kepada Al-Quran keseluruhannya, atau merujuk kepada ayat-ayat ataupun surah-surah mengikut tafsiran para ulama. Faman syaa dzakarah, orang yang ingin, orang yang mahu, zakarah, dia akan ingat, dia akan mengingati ayat-ayat itu ataupun Al-Quran itu keseluruhannya. Cumanya di sini kenapa Allah SWT kata faman syaa zakarahu, itu hak dhamir, itu muzakkar. Sedangkan sebelum tu kalla innaha tazkirah. Hu di sini maknanya Al-Quran. Kalau hu di sini maknanya Al-Quran, ia merujuk kepada tazkirah tadi. Kalau tazkirah itu muannas, kenapa hak ini
Kenapa dia tak kata man syaa dzakaraha? Kerana hu di sini merujuk kepada makna tazkirah itu. Tazkirah di situ boleh jadi maknanya adalah Al-Quran. Al-Quran muzakkar, maka ha itu pun dijadikan muzakkar disebabkan makna lafaz tazkirah itu adalah muzakkar. Kemudian sebab kalla innaha tazkirah. Naam. Faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Allah gambarkan Al-Quran. Al-Quran dzakara yani dzakara Al-Quran. Al-Quran itu ataupun ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu berada di mana? Fi suhufin mukarramah. Berada di suhuf. Suhuf maksudnya jama' kepada sahifah. Suhuf adalah lembaran-lembaran sama ada daripada kayu ataupun daripada apa-apa lembaran yang tertulisnya Al-Quran di situ. Kenapa Allah sebut fi suhufin mukarramah? Sebab apa? Allah nak kata Al-Quran itu tertulisnya ia keberadaannya adalah di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Jadi kalau hatta mereka orang kafir Quraisy yang kaya raya ini tidak terima pun, Al-Quran itu tidak akan menjadi cacat celah apa-apa pun. Al-Quran tetap mukarramah, fi suhufin mukarramah. Mereka terima ke, tak terima ke, Al-Quran fi suhufin mukarramah. Sebagai pendakwah, sebagai ahli ilm, tuan-tuan, talabatul ilm, kita kena sedar apa yang kita bacakan kepada orang, apa yang kita seru orang, ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut, dia fi suhufin mukarramah, berada dalam lembaran-lembaran yang mulia. Mereka terima ke, mereka tak terima ke, Al-Quran tetap dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, di mana Al-Quran itu tinggi kedudukan dia, marfu'ah, diangkat tinggi. Dan sebelum itu, sebelum marfu'atin mutahharah, suhuf di sini boleh jadi beberapa maksud. Boleh jadi antara suhuf yang berada di langit sana, yang ditulis oleh para al-malaikah, seperti mana Allah SWT kata, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Suhuf itu, sahifah itu, Al-Quran itu tidak akan disentuh melainkan al-mutahharun. Kalau itulah maksudnya, maka mereka adalah al-malaikah. Suhuf yang berada pada al-malaikah. Ataupun suhuf yang ada pada nabi-nabi sebelum. Suhuf al-anbiya. Lembaran-lembaran kitab-kitab sebelum ini. Seperti mana Allah SWT kata, inna hadha lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini berada di dalam as-suhufil ula, lembaran-lembaran yang awal dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran kitab yang ada pada Nabi Ibrahim AS dan juga yang ada pada Nabi Musa dan para al-anbiya yang lain. Inna hadha lafis suhufil ula, ini surah Al-A'la, di mana ia merujuk kepada ayat sebelum tu. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. Ini merujuk kata-kata ini, قد أفلح من تزكى. Orang yang suci bersih dirinya daripada kekotoran kufur pasti akan berjaya. Pasti akan terlepas daripada azab neraka. وذكر اسم ربه فصلى, dan menyebut nama Tuhannya fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya, baliknya tapi kamu memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan al-akhirah itu lebih baik dan juga lebih kekal. Keterangan-keterangan seperti inilah yang ada di dalam setiap lembaran para al-anbiya sebelum ini. Kalla innaha tazkirah. Allah Subhanahu wa taala nak mengatakan kenapa begini jadinya, kenapa tidak perlu untuk bersusah payah dengan orang kafir Quraisy yang tidak mahu menerima dakwah itu. Allah kata, kalla innaha tazkirah. Itu adalah peringatan. Peringatan ini untuk semua orang, bukan khusus untuk orang pembesar saja. Ini maknanya. Faman syaa dzakara. Orang yang nak, man syaa yang mana arada, siapa yang ingin. Zakara, dia akan hafal, dia akan ingat perkara itu dan dia akan mendapat petunjuk. Dan suhuf itu, Al-Quran itu ataupun peringatan-peringatan itu fi suhufin mukarramah, berada di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin azim mutahharah, tinggi mutahharah.
tinggi dan disucikan. Kenapa tinggi? Tinggi nak beritahu bahawa Al-Quran ini bukan hanya untuk mereka ini. Kepada siapa? So, siapa saja yang berada di bawah dia, termasuklah Al-A'ma tadi, termasuklah orang kaya, apa nama, orang kaya Quraisy itu, semuanya berada di bawah Al-Quran yang tinggi itu. Bi'aidi safaratin, di mana Al-Quran itu berada di tangan safarah. Safarah maknanya safarah jamaah kepada safir. Sin, alif, fa'ra. Safir maksudnya katib. Sebab tu Al-Injil, semua tu dipanggil Al-Asfar. Al-Asfar tu adalah kitab. Kitab. Al-Safir maksudnya katib. Katib. Safarah yakni Al-Malaikah. Al-Malaikah tu dipanggil sebagai katib. Dipanggil sebagai katib. Sebab mereka yang menulis Al-Quran itu daripada Al-Luh Al-Mahfuz. Bi'aidi safaratin kiramin bararah. Para malaikat ataupun safir ini maknanya safir maksudnya ar-rusul, jamak kepada safir. Cumanya wazan fa'ala jamak kepada fa'il itu jarang. Kebanyakan wazan fa'ala adalah jamak kepada fa'il, safir. Kiramin bararah, mulia dan juga bararah. Bararah ni baik. Bararah ni maknanya kiramin yani a'izza. Kiramin maksudnya a'izza, orang yang dimuliakan. Bararah maksudnya atqiya, orang yang takut. Bararah. Bararah itu maksudnya orang yang takut kepada Allah SWT. Atau maknanya adalah muti'in, orang yang taat kepada Allah SWT. Quran itu tidak akan terkesan disebabkan orang yang tidak menerima dia. Malah Al-Quran itu Allah kata berada di suhuf yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, diangkat dan disucikan, bi'aidi safara, berada pada tangan para malaikat yang menulis dia, kiramin bararah, kiram jama' kepada karim, bararah jama' kepada ba. Seperti mana Nabi SAW kata, al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiram al-bararah. Hadi malaikah. Yani as-safarah al-kiram al-bararah ini adalah sifat kepada para al-malaikah. Nabi SAW kata, al-mahir bil-Qurani, orang yang mahir baca Al-Quran itu, ma'as safaratil kiram al-bararah. Dalam Bukhari, Nabi SAW kata, al-mahir bil-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiram al-bararah, akan berada bersama-sama dengan para malaikat, as-safarah, penulis-penulis wahyu dalam kalangan al-malaikah, yang menulisnya daripada al-Luh al-Mahfuz, al-kiram yang mulia, al-bararah, al-muti'in, yang taat kepada Allah SWT. Itu saja untuk malam ini. Kita pun dah sampai ke 10. Dan siapa ada soalan apa boleh tanya selepas rakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.